kali. 4 kali kuliah maghrib sebelum masuk raya haji. Jadi untuk 4 kali ni saya pergi kepada pembicaraan berkaitan dengan korban. Jadi insya-Allah kita Minhajul Abidin tu kita akan sambung semula lah selepas daripada raya haji, selepas daripada radio tu. Sebab oleh kerana orang ada juga yang mengikuti siaran melalui radio kita Minhajul Abidin. Kalaulah tanpa siaran radio kita meneruskan kitab Minhajul Abidin, mereka akan ketinggalan lah. Jadi untuk sementara saya pergi kepada pembicaraan berkaitan dengan ibadah korban, yang mana insya-Allah saya akan ambil susunan-susunannya daripada kitab Matla'il Badrin. Tapi saya tidaklah baca kitab Matla'il Badrin, cuma saya ambil dia punya poin-poin dia daripada kitab Matla'il Badrin. Yang mana dalam kitab Matla'il Badrin ni susunan berkaitan dengan udhiyah, berkaitan dengan korban ni lengkap lah. Pembicaraan berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan waktu, kemudian binatang yang dikorbankan, kemudian berkaitan dengan niat korban, kemudian macam mana pula kaedah pembahagian daging korban, kemudian apakah hukum daging korban dijadikan sebagai pengupah, apakah hukum kita nak buat korban kepada orang yang sudah mati tanpa ada wasiat. Jadi lengkaplah pembicaraan dalam kitab Matla'il Badrin, dimulai dengan berkaitan dengan hukum korban, kemudian berkaitan dengan ibadah korban ni dia ada sejarah dia lah juga. Sejarah yang berlaku kepada anak Nabi Adam alaihissalam, kemudian penebusan korban oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu dia punya sejarah lah. Sejarah ni kita maklum lah. Pada dalam ayat Al-Quran Tuhan kata idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ketika kedua-dua anak Nabi Adam alaihissalam melakukan korban. Korban ni untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu asal makna korban. Qarraba yuqarribu qurbanan. Taqarrub, qurbah, nak mendampingkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah korban, menyembelih binatang yang tertentu. Jadi kita Melayu pun sebut korban. Biasa korban ni bahasa Arab lah, untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah daging korban tidak boleh dijual. Sebab korban untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Daging korban juga tidak boleh dijadikan sebagai pengupah. Sebab selain daripada kita yang mengambil bahagian melakukan ibadah korban, qurbah taqarrub ila Allah, orang yang bantu termasuk orang yang pandai sembelih, orang yang pandai lapah, maka mereka pun taqarrub ila Allah juga. Maka tak bolehlah mereka menerima upah daripada daging korban, daging untuk mendampingkan diri dengan Allah. Mereka pula sembelih lapah sebagai nak tolong jalan untuk taqarrub ila Allah. Tapi bukan tak boleh upah. Upah dengan duit bolehlah. Daging korban juga tidak boleh diberi kepada orang bukan Islam, sama ada secara langsung ataupun secara wasitah. Tak boleh juga. Secara langsung ni kita yang ambil bahagian ibadah korban. Secara wasitah menengahi ni tak ada, kita tidak ambil bahagian korban.
tapi kita terima hadiah daripada orang yang melakukan ibadah korban, ataupun kita menerima sedekah daripada orang yang mengambil bahagian korban. Kita yang menerima hadiah ataupun kita yang menerima upah pun tidak boleh beri kepada orang kafir, walaupun jalan wasitah menengahi sekalipun, sebab korban adalah taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Jadi asal korban-korban ni nak mendampingkan diri kepada Allah, yang mana ketika kedua-dua anak Nabi Adam alaihissalam melakukan ibadah korban, di mana Allah Taala menerima daripada salah seorang daripada keduanya, dan Allah Taala tidak terima daripada salah seorang yang lain. Itu kita maklumlah, yang mana pengorbanan Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan yang dilakukan oleh Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah, ketukar. Habil dah. Hak tuan terima korban dah. Qabil dia takut tukar nama je ni. Dia Habil penternak. Jadi Qabil ni petani. Gitulah asal dia, kisah dia. Jadi Habil ni dia melakukan ibadah korban dengan seekor kambing yang baik, yang gemuk, yang sihat. Tuan terima pengorbanan Habil, tetapi Qabil ni diberi hasil tanaman yang tak molek. Jadi pengorbanan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sejarah asal dia lah. Kemudian macam mana pula hak kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tu, wa fadainahu bizabhin azim, dan kami tebuskan dengan penyembelihan yang besar, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam tebuh anaknya Nabi Ismail dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam, itu sejarah dia. Kemudian kita nak bicara adalah berkaitan dengan hukum melakukan ibadah korban, yang mana ibadah korban ni dengan dalil Al-Quran yang jelas, dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' ulama disyariatkan ibadah korban. Dalil ayat Al-Qurannya hak kita duk baca semua tu lah. Ini dalam surah Al-Kausar tu, fasalli li rabbika wanhar. Tu hak kita baca semua tu, fasalli li rabbika wanhar. Maka hendaklah kamu sembahyang akan Tuhan kamu, dan hendaklah kamu sembelih. Jadi perintah sembahyang dan perintah sembelih itu dalil ayat Al-Quran, dalil hadis dan juga ijma' ulama. Apabila dalam Al-Quran memerintah dengan fi'il amar, fasalli li rabbika wanhar. Jadi dalam mazhab Hanafi, ibadah korban bagi mereka yang ada kemampuan hukumnya adalah wajib. Sebab apa? Wanhar, sembelih oleh kamu, Tuhan kata. Itu perintah tu. Jadi mazhab Hanafi mengatakan bahawa perintah korban bagi orang yang ada kemampuan hukumnya adalah wajib di sisi mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Di sisi mazhab Hanafi, dalam ayat tu juga fasalli li rabbika, maka hendaklah kamu sembahyang. Jadi masyhur di kalangan ulama tafsirnya adalah sembahyang raya. Maka oleh kerana Al-Quran yang memerintah dengan fi'il amar, sembahyanglah kamu, mazhab Hanafi pun sembahyang raya tu hukumnya adalah wajib. Kita hukumnya sunnatun muakkadah tu kita. Mazhab Hanafi wajib. Sebab apa? Sebab wanhar, fasalli, maka sembahyanglah kamu. Itu mazhab Hanafi, hukum sembahyang raya tu adalah wajib bagi mereka yang wajib Jumaat, yang cukup syarat dia. Adapun kita mazhab Syafi'i, kita mazhab Maliki, bagi mereka yang cukup syarat wajib sembahyang Jumaat,
sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut atas kita yang cukup syarat wajib Jumaat menunaikan sembahyang raya. Kita bukan nak cerita sembahyang Jumaat ni, kita nak cerita sembahyang raya. Bagi mereka yang cukup syarat wajib sembahyang Jumaat, mazhab Hanafi kata wajib sembahyang raya. Adapun mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, bagi mereka yang cukup syarat sembahyang Jumaat, sunnatun muakkadah sembahyang raya. Sunat kuat tuntut sembahyang raya. Tinggal sembahyang raya hukumnya adalah makruh bagi mereka yang wajib Jumaat. Mazhab Hanafi kata wajib sembahyang raya ambil mana? Fasalli, maka sembahyanglah kamu. Itu tak perintah. Kemudian wanhar, dan sembelihlah kamu. Jadi mazhab Hanafi bagi mereka yang berkemampuan melakukan ibadah korban, hukumnya adalah wajib. Adapun jumhur mazhab, termasuk mazhab Syafi'i kita, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, melakukan ibadah korban bagi mereka yang berkemampuan sunnatun muakkadah. Sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut. Sunnatun muakkadah bagi orang yang berkemampuan. Sunnatun muakkadah bagi orang yang berkemampuan. Dia dalam mazhab Hanafi ni murid kanan mazhab Imam Hanafi sendiri, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pun sama dengan mazhab kita jugalah. Sunnatun muakkadah, melakukan ibadah korban. Sunnatun muakkadah, melakukan ibadah korban. Imam Hanafi sendiri sahaja yang mengatakan bahawa melakukan ibadah korban bagi orang yang kuasa hukumnya adalah wajib. Oleh kerana ada pandangan mengatakan melakukan ibadah korban ni wajib, maka bagi kita yang kuasa meninggalkan korban, ibadah korban hukumnya makruh. Dan ibadah korban adalah selebih-lebih sedekah. Selebih-lebih sedekah sunat. Sebab apa selebih-lebih sedekah sunat? Sebab korban ni dalam mazhab kita kata sunat, tapi ada ulama Imam Hanafi mengatakan wajib. Jadi ibadah korban ada selebih-lebih sedekah yang sunat. Dia dalam mazhab Hanafi ni bukan hanya ayat Quran tadi. Mazhab Hanafi ni berpandukan kepada hak Nabi bersabda, man wajada sa'atan falam yudahhi ma'ana fala yakrabanna musallana. Nabi kata, sesiapa yang dapat keluasan, mampu, maka tidak melakukan ibadah korban bersama kami. Nabi kata, maka jangan hampiri akan tempat sembahyang kami. Orang ni Tuhan beri keluasan, kemampuan, tapi Nabi kata tidak melakukan ibadah korban bersama kami. Nabi kata tak usah marilah tempat sembahyang kami. Jadi kalau kita kata macam kata kalau sembahyang pun macam tak ada faedah. Jadi gitu seolah-olahnya tu berat tu. Jangan kamu hampiri tempat sembahyang kami. Suruh mari sini kan? Sebab apa? Dah buat ibadah korban. Kamu ada kemampuan, kamu ada keluasan, tapi kamu tidak menyertakan korban bersama kami. Kamu jangan hampiri tempat sembahyang kami. Ni hadis ni mazhab Nabi kata korban hukumnya wajib bagi orang yang ada kemampuan. Sebab itulah kalau kita tengoklah, kalau kita tengok contoh-contoh. Ni saya dengar cerita lah, orang Bangladesh kerja tempat kita ni, dia jadi kuli lah, tapi mereka memang ambil korban di negara mereka. Orang kita ni hak jadi toke, hak senang lenang tu tak ambil bahagian. Tapi ni pekerja ni Bangladesh ni, dia ambil bahagian korban di negara mereka. Sebab apa? Sebab mereka dikira orang yang ada kemampuan, orang yang ada keluasan. Mazhab Hanafi wajib hukumnya, sebab tu mereka tak tinggal.
Adapun kita ni dah sunat, bunyi sunat jadi kendah lalu dah. Walaupun dianya tokeh, memang berkemampuan sangat-sangat, tak ambil bahagian korban. Tu kata orang Bangladesh kerja sebagai kuli tapi ambil korban sebab mazhab Hanafi hukumnya adalah wajib bagi orang yang ada kemampuan. Kita pun sebenarnya bukan tak boleh, ada kemampuan belaka. Cuma orang kita ni kadang-kadang dia nak sediakan stokor tu. Kalau sekarang ni kok 700 no. Ada 700, ada 750. Jadi nak sediakan stokor duit tu dia rasa macam jadi besar. Dah 700. Lepas PKP pula. Lepas PKP pula. Kita ni PKP dok PKP ni, haji pecing ni sama je. Tiap-tiap bulan masuk. Biasa dengar dok orang ceramah. Dia ceramah, dia kata, payah apa sipang RM50 sebulan, dia kata. Setahun RM600 dah. Tambah sikit lagi cukup lah. Sipang RM50 sebulan. Dia kata bayar extra 100 lebih sebulan. Dia ceramah gitu. Bayar extra 100 lebih sebulan. Ni RM50 sebulan ni. Ini cerita RM50 sebulan ni. Tak cerita orang isap rokok ni. Orang isap rokok lagi berat. Berapa sebulan dia bazir. Ni cerita orang isap rokok ni. Cuma simpan RM50 sebulan. Setahun RM600. Tambah sikit boleh ambil bahagian korban. Maknanya ialah sekurang-kurang dia dalam mazhab Syafi'i kita ni, cerita mazhab Syafi'i, sunnatun muakkadah dipecah dua pula. Satu dia panggil sunat ain, satu dia panggil sunat kifayah. Kita dah jengkuan dengar tu sunat ain, sunat kifayah. Kita biasa dengarnya fardu ain dengan fardu kifayah. Di sini sunat ain dan sunat kifayah. Hak mazhab Syafi'i melakukan ibadah korban sunnatun muakkadah, sunat kuat tuntut. Jikalau tidak mengambil bahagian korban bagi orang yang berkemampuan, hukumnya makruh. Sunat dia pula pecah dua, sunat ain dan sunat kifayah. Sunat ain ni sunat atas seorang-seorang tu. Sebab bagi siapa ni? Bagi orang seorang diri. Bagi orang seorang diri. Panggil apa? Seorang klik-klik apa panggil? Seorang apa? Seorang tu lah seorang diri tu. Tak ada keluarga. Seorang diri. Sunat ain. Sunat atas seorang-seorang tadi ya. Adapun sunat kifai, sunat kifayah. Ni seseorang berserta dengan keluarga. Ni kita ramanya sunat kifayah. Maknanya kita berserta dengan keluarga. Bila kita berserta dengan keluarga, kita berkemampuan, maka sunat kifayah. Dalam satu keluarga tu kena ambil satu bahagian. Kena ambil satu bahagian. Pada ni. Bila ambil satu bahagian, keluarga ni mak, ayah, anak ramai ni. Tapi ambil satu bahagian, lepas dah tuntutan sunat tu, maka dak makruh dah untuk satu keluarga tu. Tetapi tidak menafikan tuntutan sunat korban atas masing-masing. Sini kadang-kadang dia jadi macam apa, peling pada peling. Jadi macam sekarang ni hak sunat ain, sunat kuat tuntut atas seorang tu sebab dia seorang diri. Satu keluarga dia panggil satu keluarga yang berkemampuan sunat kifayah, dengan bahawa ambil satu bahagian untuk niat bagi salah seorang daripada ahli keluarga. Niat tu ayah tu ke mak ke, ikut anda lah, seorang daripada satu keluarga. Maka lepas tuntutan dengan bahawa tak makruh dah. Tetapi tidak menafikan atas seorang-seorang tu disunatkan masing-masing. Ni contoh. Fardu kifayah solat jenazah.
Seorang semayang gugur kewajipan, gugur dosa atas orang ramai-ramai tu. Tetapi tidak menafikan atas ramai-ramai tu ada kewajipan juga. Mana kalau orang lain semayang, pahala wajib. Orang lain semayang, pahala wajib. Sebab apa? Wajib belaka. Cuma kalau seorang buat, orang lain tak buat, orang lain tak berdosa. Tapi adakah orang lain tu tak ada kewajipan? Ada atas masing-masing. Ada. Ada ni. Sehingga kan kalau sudah ke bumi sekalipun, kita semayang jenazah. Selepas ke bumi atas kubur, kita tetap menunaikan kefarduan. Kita tetap boleh pahala fardu semayang jenazah. Cuma apabila seorang semayang jenazah, gugur dosa atas orang yang lain, tapi tidak menafikan atas masing-masing itu ada kewajipan. Sekarang ambil satu bahagian yang niatnya ayah lah yang niatnya. Kalau kita kata kau tak syarat ayah, mak pun tak apa. Jadi ayah yang niat untuk satu bahagian, lepas tuntutan kepada satu keluarga ni dengan bahawa tidak makruh, tapi tidak menafikan atas seorang-seorang tu sunat satu bahagian. Maknanya kau kalau nak menyempurnakan tuntutan sunat ni, mana kalau anak 5 orang, seekor lembu lah 7 bahagian. Mak, ayah, anak 5 orang, 7 bahagian, seekor lembu. Gitu lah. Ada ni. Setakat kalau ambil satu bahagian tak makruh, tapi tidak menafikan tuntutan sunat atas seorang ahli keluarga. Ada ni. Itu hak sunat kifayah. Asal macam fardu kifayah tadilah. Maknanya kewajipan semayang jenazah wajib belaka atas orang-orang lelaki ni. Tapi dah semayang dah dia, kita tak semayang, mana kita lepas daripada dosa. Tetapi kita termasuk mereka yang meninggalkan kewajipan. Cuma tak berdosa kerana fardu kifayah itu sahaja. Kemudian nak kira pula tuntutan sunat kifayah atas satu keluarga tu. Satu bahagian lepaslah tak makruh untuk satu keluarga tu. Satu keluarga ni kira macam mana? Satu keluarga ni, sama ada satu keluarga ni yang mendiami satu rumah, walaupun di situ ada 2-3 keluarga mungkin, mak ayah, kemudian anak menantu cucu, kira satu keluarga yang lain. Anak menantu cucu ni pula bukan satu orang, 2 orang, 3 orang duduk tupang serumah tu. Tu kalau kita berapa keluarga? Mak, ayah, mungkin ada lagi anak hak lepas. Satu keluarga. Anak menantu hak ada cucu, hak ada anak dah ni, kira satu keluarga yang lain. Lepas tu ada lagi tu beberapa orang anak, satu keluarga yang lain. Nak kira macam mana tu? Di sini ada 2 pandangan. Satu pandangan kira satu keluarga ni yang mendiami satu rumah yang makan sekali, walaupun di situ kira kewajipan nafkah atas masing-masing. Satu pandangan tak, satu keluarga mengikut nafkah masing-masing. Hak mak ayah ada anak yang belum lepas, itu satu keluarga kena ambil satu bahagian. Tu anak menantu dengan anak-anak dia cucu tu, tu nafkah lain tu. Tu nafkah lain. Dia kena ambil satu bahagian. Tu lagi ada lagi hak anak seorang lagi tu dengan menantu dengan cucu tu, dia nafkah lain. Cuma time buat makan ni kosi, hak ni beli, hak ni beli, hak ni beli, hak ni beli, kosi. Tapi sebenarnya nafkah ni asing-asing. Keluarga asing-asing kan, walaupun mendiami satu rumah. Ada ni. Jadi sunat kifayah atas satu keluarga ni, kira warna pula keluarga ni. Jadi hak pandangan hak ringan sikit juga, kira satu keluarga hak mendiami satu rumah, hak makan sekali tu. Walaupun di dalam tu ada 2-3 keluarga yang kewajipan nafkah asing-asing. Ada ni. Tu hak ringan sikit. Kalau hak jenis sayang sikit, tu ada ambil.
Tapi seeloknya juga, walaupun duduk satu rumah, mak ayah satu-satu nafkah. Kamu suami isteri kerja masing-masing dah, kamu nafkah lain. Lepas tu suami isteri satu nafkah yang lain. Mesti ambil satu bahagian lah untuk keluarga hak wajib nafkah masing-masing. Barulah lepas fardu kifayah. Faham tak tu? Mana kalau kita kira ingat kok, satu keluarga, satu bahagian. Tu okey, ingat tu. Satu keluarga, satu bahagian. Jangan sesekali kita tinggal hak tuntutan ibadah korban. Selebih-lebih sedekah sunat. Ada alasan sebenarnya kita ni. Kemudian kita nak buat di mana, kita akan bicara semula lah. Mana afdal buat di tempat kita ke, ataupun kita buat di negara-negara yang agak miskin, kita akan bicara balik tu. Dan kita akan bicara balik. Kita nak bicara hak semata-mata hukum melakukan ibadah korban. Kemudianlah, kalau kita hanya ambil satu bahagian untuk satu keluarga, kita ambil satu bahagian untuk satu keluarga, maknanya boleh pahala kepada niat je lah. Ada ni. Hak lain tak boleh pahala, cuma tak makruh, tu je. Sekarang kita satu keluarga ramai ni, anak 5 orang. Kita hanya ambil satu bahagian, kita pun niatlah untuk kita. Di satu bahagian tak boleh niat untuk lebih daripada seorang. Jadi kita pun niatlah untuk kita. Jadi yang boleh pahalanya kita je lah. Bini kita, anak kita, tu tak boleh pahala tu. Tu tak boleh pahala. Cuma tak makruh. Yang boleh pahala hanya hak tukar niat tu sahaja. Cuma boleh kita kongsi niat, kongsi pahala. Kita niatkan pahala ni bagi isteri dan anak-anak kita. Boleh lah. Tapi tak sama dah lah dengan pahala hak tukar niat tu. Sekarang satu bahagian untuk satu orang. Dia pun beli, dia pun niat korban sunat atas dia. Dia pun boleh pahala ibadah korban. Dia pun niat ni pahala ni kepada isteri dan anak-anak dia. Maka bolehlah seumpama tu. Tapi hak hanya boleh tupang kongsi pahala ni, pahala takkan samalah dengan tuang asal tu, hak tukar niat lah. Sebab tu kata hak moleknya tiap seorang tu satu bahagian. Hak saya sebut tadi tu lah, anak 5 orang, mak ayah seekor lembu sedang molek. Ni kalau dulu gitulah kadang-kadang, seekor lembu untuk satu keluarga, 7 bahagian buat ibadah korban di rumah masing-masing. Itu hak afdal. Itu ya afdal. Buat di masjid tempat semai itu tak afdal. Itu afdal kepada imam, kepada kerajaan, raja contohnya. Adapun kepada kita ni afdalnya di rumah. Jadi sembelih di rumah, seekor lembu 7 bahagian untuk 7 orang ahli keluarga. Semua ahli keluarga tengok ketika ibadah korban dijalankan. Dia gitu. Itu afdal dia, hak comel dia lah. Tapi cuma kita sekarang ni nak sembelih di rumah masing-masing tu, rumah pun masalah, tak ada kawasan lah, apa semualah. Kemudian pula hak tukang sembelih pula nak pergi satu rumah tu takut tak sempat mereka pula. Jadi nak mudah buat di masjid surau, boleh je. Macam sekarang tu boleh je, tak ada apa. Cuma saya sebut tadi hak afdalnya buat di rumah. Contoh tadi seekor lembu untuk 7 bahagian bagi satu keluarga, ahli keluarga pakat tengok belaka. Tapi kalau buat di masjid itu, ahli keluarga tak boleh tengok dah lah, sebab itu tempat orang ramai. Tempat orang ramai tu. Pakat pergi tengok belaka gak dengan bini, dengan anak-anak dara, pakat pergi tengok, ambil satu bahagian je. Bawa dengan bini, bawa anak dara nak tengok ni, tak jadi khijir gitu. Sunat tengok, lepas tu jadi apa? Jadi ikhtilat, jadi campur gaul tu apa hukum dia pula?
Haram. Dah padang ke sunat nak jerembung dengan haram? Padang. Dah nak tengok buat di rumah masing-masing. Bila buat di masjid tempat ramai, agak tak orang lelaki je lah, orang sudah nyibuk lah. Tapi alhamdulillah untuk PKPP COVID ini memang orang yang bertugas saja yang dibenarkan, bukan? Kan dia ada keluar dah kan? Apa? SOP apa ni? Kita di Terengganu ni bukan? Orang lagi tau. Orang yang bertugas. Orang nak bertugas juga. Orang nak kejong lembu, nak ikat lembu, nak semelih lembu. Ada orang sini. Orang nak lapor lembu. Tak ada. Dalam kena duk nyibuk ramai-ramai tu nak apa? Ni. Sekarang ni dah lah. Untuk PKPP ni. Norma baru. Ini norma yang menepati syarak. Ada norma baru yang menempati syarak. Kita pakai norma ni lah. Jangan pakai norma lama, hak adat budaya yang tidak menepati syarak. Ini hikmah ni. Hikmah musim PKPP COVID ni. Nanti Semai Raya nanti. Semai Raya nanti di Terengganu kita ni hanya lelaki sahaja yang mustautin. Hanya lelaki sahaja yang boleh hadir Semai Raya. Dan perempuan dituntut ke? Perempuan dituntut. Mazhab Hanafi Hambali tak ada orang perempuan. Tidak dituntut berjemaah Semai Raya perempuan. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki hanya dituntut kepada perempuan tua sahaja hadir Semai Raya di Masjid Surau. Perempuan tua ni pula mari dengan pakaian bersih, pakaian harian yang tidak ada sebarang perhiasan, yang tidak ada sebarang solekan. Mari gitu je. Ni perempuan tua ni pun bukan mari dengan jangok. Mari dengan jangok pakai comel tu makruh. Makruh jika tidak jadi fitnah. Fitnah jadi hukum haram pula. Anak dara awal lagi dah makruhnya. Yang kita mari raya berjujuk anak dara tu, itu norma lama, adat lama yang tidak menepati syarak. Kita balik pada syarak. Dimulai dengan sembahyang raya puasa baru ni. Mai di rumah belakang kan? Diimamkan oleh ayah lah ataupun anak lelaki yang besar. Gitulah. Tapi waktu tu orang lelaki pun tak boleh nak sembahyang raya. Dimula situ. Cuma situnya disunatkan baca khutbah. Tu je lah. Diimamkan oleh lelaki sembahyang raya, bagus sunat baca khutbah. Sekarang ni raya haji, hak lelaki di surau masjid belakang. Hak puan sembahyang di rumah. Tak ada lah khutbahnya. Tapi sembahyang di rumah lah. Mak jadi imam. Anak yang besar jadi imam. Tu je lah. Ni PKPP je lain kali. Dah, ini norma baru yang menepati syarak. Tak ada ni. Lain kali kalaulah boleh pergi dah Masjid Suraunya, dalam mazhab Syafi'i kitanya hanya membenarkan mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Mazhab Hambali hanya membenarkan, tak mengapalah bagi perempuan-perempuan tua nak menghadiri sembahyang raya di Masjid Surau. Mazhab Hanafi Maliki tak ada. Perempuan tak ada. Gimana? Kita sembahyang raya penuh dengan anak dara. Kena siap kawasan untuk perempuan penuh anak dara. Tu makruh tu. Makruh jika tidak bawa fitnah. Ni mazhab Syafi'i ni. Kalau mazhab Hanafi Maliki tak ada. Tak boleh. Perempuan muda tak boleh langsung daripada awal lagi dah. Satu hak sembahyang raya. Ni ketika ibadah korban. Ibadah korban pun gitulah. Nak supaya anak kita, bini kita boleh sama-sama tengok korban yang terlakukan sembelih di rumah masing-masing. Boleh tak? Di rumah masing-masing. Atau afdal di rumah masing-masing tu. Buatlah di rumah masing-masing. Barulah bini kita, anak kita boleh keluar tengok. Buat di tempat ramah tak payahlah. Ni hak mulai ni, hak SOP PKPP ni, kita tunggu gitulah sama-sama. Rasang dah selama ni.
Ketika nak sembelih lembu, lapar lembu, bagi lembu tu, orang perempuan duduk mana? Duduk satu kemah suku. Ada kemah suku ni tulis perempuan gitu. Apa cerita kau? Tak apalah, kita ada 4 minggu ni. Kita boleh panjang lagi cerita bab ibadah korban ni. Nak tanya sikit lah. Dah, kita ni ayah, kita ni suami. Perempuan-perempuan yang ada tu anak perempuan kita, isteri kita. Siapa yang besar tanggungjawab? Kita lah. Ayah, suami, kita lah. Ke budak perempuan tu anak buluh betung? Tak ada ayah? Ada ayah. Ada suami di situ. Kenapa biarkan? Dah, ni nak mari belaka. Jangan gitu. Jadi Islam cuba kita nilai balik. Di manakah ni perempuan ni berada ketika tengah ramai-ramai tu? Sekali nak sembelih, mari beripung. Lepas tu lelaki sebelah mana? Perempuan sebelah mana? Perempuan sebelah sini. Letak tabir tengah. Perempuan sebelah sini lelaki sebelah sini. Gitu ke? Lepas tu masa lapar, masa bawah kemah tengah bagi ni hak perempuan tu tunggu Tunggu nak tengok orang ni hak dia kata hak daging besar sikit dia kata. Jangan perempuan ni, mata dia tajam. Kita orang lelakinya selesai bagi 7, ambil jok mana-mananya. Perempuan tak. Dia cuk dah. Pada dia cuk mana? Tak cuk dah. Ada cuk. Dia cuk dah pada bahagian-bahagian tu timbangnya. Sama je daging tak? Dia ni dia tajam. Boleh ambil dia jemur lalu dah. Tak ada dia nak dicuk tu. Lama dah dicuk. Kita orang lelaki kata dah buat apa pula lah, timbang dah tadi kan. Yang jadi macam nak jember nak. Jadi kita tak faham. Perempuan di peseng gitu. Tapi nak cerita macam mana keadaan tempat yang ramai-ramai hijab orang lelaki gitu. Sekarang ni tak ni SOP ni. Hanya petugas sahaja, yang lelaki sahaja, yang perempuan tunggu rumah. Ni hak normal baru SOP untuk musim PKPP. Hak ni lah kita kena pakai sampai bila-bila. Siapa yang nak ambil tahunya? Tadilah ayah dan juga suami. Kita nak suruh anak kita, isteri kita tengok kita melakukan ibadah korban di rumah masing-masing, yang kita kata sekarang ni agak sukar sedikit lah. Tak apalah, kita pakat buat di majlis surau pun tak apa. Tapi kita kena jagalah hukum hakam dia ni. Hukum hakam kita buat ibadah korban, yang ambil bahagian satu bahagian sahaja. Kemudian kita bawa semua satu keluarga, yang mana apa yang kita lakukan tidak menempati syarak. Takut akhirnya kuruh hak ibadat sunat kita tu. Tak padang ibadat sunat kita dengan perkara yang bercanggah dengan syariat yang kita lakukan. Hak adat lama, norma lama, tinggal belaka tu. Kalau nak cerita adat lama, norma lama, hak terpaksa diubah dengan norma baru, musim PKP ni banyak. Terutama sekali orang perempuan banyak. Hak norma baru yang tersekat dengan PKP ke apa, PKPB apa dah, B dah tengah tu mula. Hak norma baru itulah yang menepati syarak. Banyak. Tadi sebut hasmai raya, sebut ibadat korban nanti insya-Allah. Belum sebut lagi hasmai jemaah. Belum sebut lagi jemaah tarawih witir. Belum sebut lagi tu. Hak norma baru ni, perempuan di rumah. Hak tu hak menepati syarak. Tapi di rumah belaka masa tu termasuk lelaki. Hak saya tengoknya masa PKPB ni, ketika mengiringi jenazah perkuburan orang lelaki saja. Hak tu hak syariat. Hak orang perempuan mengiringi itu hukumnya makruh. Nabi larang. Ingat baik, Nabi larang. Dah disebut nuhina anittima'il janais, dilarang akan kami daripada mengiringi jenazah. Nabi larang. Larang itulah pandangan muktamad, larang makruh. Pada kata larang haram, tapi Nabi larang.
Jangan kita ketika menguruskan perkembangan mak ayah kita, keluarga kita buat perkara dilarang oleh Nabi. Jangan. Tapi Terengganu kita ni ramai orang perempuan yang mengiringi jenazah, tu dilarang. Tapi pada masa Covid, PKP tu, tak ada orang perempuan. Alhamdulillah. Itu yang menepati syarak. Tengok kemudian ni PKP, ada pula dah orang perempuannya. Manalah dia punya ayah, manalah dia punya suami. Ayahnya di mana, suami je di mana. Orang lain tak boleh nak kosek ni, mudah ngamuk orang perempuan ni. Ayahnya di mana, suaminya di mana. Kita ambil hikmah pengajaran daripada ujian Covid ni. Kita balik pada pengajian, balik pada hukum hakam. Dilarang mengiringi. Lepas siap dah balik belaka dah. Kita nak pergi ya. Anak-anak ni perempuan pun nak pergi boleh lah pergi senyap, tak ada orang tau. Tetapi isteri arwah jangan, dia wajib ihdad, tak boleh keluar. Itu lain tu. Isteri arwah dia wajib ihdad. Itu kita maklum tu tak boleh keluar. Tapi comelnya dengan isteri hak wajib ihdad pun mengiringi sampai kubur siram air. Hak tu comel sangat-sangatlah. Comel ikut nafsu. Hak tu macam tak ada hukum sangat. Isteri arwah yang wajib ihdad molek-molek ada sampai kubur. Ambil mana hukum tu? Canggih sangat-sangat, haram tu. Ambil mana? Itu pun pengajaran-pengajaran hak kita boleh ambil hak Covid ni. Saya sebut tadi hak masalah hak ketika kita melakukan ibadah korban. Sekarang pun samalah buat di tempat ramai-ramai, hanya petugas saja yang dibenarkan hadir. Kemudian kita nak atur macam mana pula apa semua. InsyaAllah kita akan bicara hak berkaitan dengan hukum hakam berkaitan dengan ibadah korban yang kita lakukan tiap-tiap tahun, tetapi terkadang kita lakukan tanpa berlandaskan kepada ilmu kita. Hanya tu insya-Allah lah kita ada peluang 3 kali lagi. Jadi insya-Allah sampai ke raya ni saya akan baca bab korban. Lepas daripada insya-Allah lepas daripada raya haji tu, bila radio barulah ni bersiaran, insya-Allah saya akan sambung balik kepada kitab Minhajul Abidin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.